tuan-tuan, kenapa Nabi Musa tak ada guru? Sebenarnya Nabi Musa tak orang Nabi dan Rasul, dipimpin terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi Musa memang diperintah oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Dan kami telah tentukan masa kepada Nabi Musa, dan kami janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahawa kami akan kurniakan kepadanya kitab Taurat. Tapi sebelum dia menerima kitab Taurat ni disampaikan oleh Allah sekaligus, bukan sikit-sikit macam Quran, semua secara langsung, ya. Sebab itu Nabi Musa mesti menyiapkan diri dengan cara mengasingkan diri, beruzlah, berkhalwat di Bukit Tur Sina salasina lailatan, selama 30 hari 30 malam. Wa atmamnaha bi asrin, lalu kami tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, maka genaplah masa yang ditetapkan oleh Tuhannya Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah yang memimpin. Kemudian kita cuba baca ayat sesudahnya, ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Musa telah menjalani masa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya Allah selama 40 hari 40 malam, wa kallamahu rabbu, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Jadi ini menunjukkan Nabi Musa itu langsung dipimpin oleh Allah. Wa kallamahu rabbu, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Dan Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah peluang aku untuk melihat Engkau, untuk melihat Zatmu dengan kedua mataku. Qala lan tarani, ya Musa, engkau tak akan dapat melihat aku dengan kedua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali, akan tapi engkau renungkan saja Bukit Tur Sina itu dan sekitarnya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau engkau dapati Bukit Tur Sina itu tetap ada seperti yang kau lihat, engkau akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan dalil kewujudan zatnya yang maha suci menerusi Bukit Tur Sina, menjadikan Bukit Tur Sina itu hilang lenyap. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan, jatuh panak, hinggalah akhir ayat, tuan-tuan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan walaupun Nabi Musa tak ada guru terdiri daripada manusia, gurunya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas lah, wa kallamahu rabbuhu. Sebab itulah Nabi Musa itu kalimullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Fattakhadallahu Ibrahim khalila dalam Quran. Berdasarkan tadi wa kallamahu rabbuhu, maka Nabi Musa, derajat Nabi Musa itu selalu yang menunjukkan ketinggian derajat Nabi Musa dikaitkan dengan Musa kalimullah. Nabi Musa itu orang yang diajak bercakap-cakap
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa pun sampai ke peringkat itu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apatah lagi kita umat Nabi Muhammad, semua ulama tasawuf mengatakan wajib ada guru. Ini dengan ini tuan-tuan, peranan suhbah atau kegigihan murid mendampingi guru itu adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam ilmu tasawuf. Tanpa suhbah, seseorang itu tidak akan sampai ke derajat ihsan. Bila sampai ke derajat ihsan berarti dia fana. Kalau tak ada yang memimpin, seorang itu tak akan dapat fana. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab, setengah kitab tasawuf, di sana ada disebutkan keintiman atau keeratan hubungan murid dengan guru ini sangat penting, sehingga orang-orang sufi ada menyebutkan begini, seseorang yang nak difanakkan oleh Allah, mestilah orang itu, murid itu fana dulu dengan syekhnya. Maknanya kalau seorang itu tidak fana pada syekhnya, dia tidak akan dapat fana billah. Maksudnya yang sebenar, kalau seseorang murid itu tidak menamai guru selalu, tidak rapat selalu dengan guru, dia susah nak dapat fana. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dikurniakan oleh Allah kerohanian yang tinggi, sehingga nampak surga, nampak neraka, karena mereka ni memang sentiasa bersama Rasulullah SAW. Abu Hurairah yang datang daripada Yaman, walaupun baru, lebih kurang dia bersama dengan Rasulullah 6 tahun, tapi oleh kerana Abu Hurairah dia sedar dia orang baru, dia sentiasa rapat dengan Rasulullah, dia sentiasa minta doa yang khusus daripada Rasulullah. Dia minta dari Rasulullah supaya kuat ingatannya, supaya dia dapat lebih walaupun dia orang kendian. Akhirnya Abu Hurairah jadi apa? Seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang yang kedua ialah Aisyah. Memang Aisyah selalu bersama Rasulullah. Jadi kita balik semula fana. Bila seorang itu sampai ke peringkat fana dengan adanya pimpinan guru tadi, berarti orang itu sampai ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsin. Tanpa ada suhbah dengan gurunya, dia tidak akan sampai ke peringkat ihsan. Kemudian tuan-tuan, bila dah melalui peringkat fana ni, maka Allah akan keluarkan atau akan tingkatkan ke tingkat lebih tinggi, iaitu baqa billah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dinamakan baqa billah. Ini bukan kata-kata saya, orang-orang sufi kata begitu. Saya baca dalam kitab. Ada seorang hafiz di bidang ilmu hadis bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini meninggal dunia pada tahun 795 Hijrah, di akhir abad 8 Hijrah, 795 Hijrah. Seorang hafiz di bidang hadis, Ibnu Rajab Al-Hambali. Antara kitab hadisnya yang mengandungi 40 hadis ialah Jami'ul Ahkam wal Hikam. Dalam kitab Jami'ul Ahkam wal Hikam ini, Ibnu Rajab Al-Hambali dia menjelaskan maksud al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata beliau, hadis ini sebenarnya
menerangkan proses seseorang yang sampai ke derajat ihsan akan melalui dua tahap. Tahap yang pertama ialah tahap fana, iaitu ketika orang ini merasakan seolah-olah melihat Allah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Pada masa itu fana. Pada masa itulah orang ini akan dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Karena itu orang yang sampai ke peringkat pertama ini, tahap pertama ini, orang ini dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, maka digelarkanlah dia sebagai seorang yang arif billah. Maknanya seorang arif billah itu dia telah difanakan oleh Allah, sudah melalui fana billah. Kemudian apabila sampai ke tahap yang kedua, fa innam takun tarau fa innahu yarqa, ini berarti orang itu dikeluarkan daripada fananya, diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa billah. Jadi sebab itu fana billah, baqa billah. Baqa billah ni makna kekal dengan Allah. Jadi baqa billah ni lebih baik. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab Hanbali, bila sampai ke peringkat kedua ni, orang itu berada dalam baqa billah, orang itu sudah dikurniakan oleh Allah satu lagi, iaitu keikhlasannya sempurna. Jadi seorang yang arif lagi kamil, karena hatinya sudah menjadi ikhlas, sifat kehambaannya sudah sempurna. Tapi peringkat pertama dalam fana tadi, arif yang nakis,